Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bentangkan asas pendidikan Islam dari segi sejarah, agama, kemasyarakatan dan kenegaraan dan juga sosial. Okey, dari segi sejarah pendidikan dalam melihat apa itu pendidikan. Dia ada dua, pendidikan dan pendidikan Islam. Kalau pendidikan je, dia merupakan satu proses menyampaikan ilmu kepada seseorang yang belum memilikinya untuk diguna dalam kehidupan seharian. Maksudnya just ilmu asas saja. Kalau pendidikan Islam, dia add on Islam tu, ajaran Islam tu. Maksudnya proses menyampaikan ilmu kepada seseorang dalam usaha membentuk peribadi dan sahsiah dalam kehidupan seharian berlandaskan agama Islam. So, diorang ajar Islam tu dalam kehidupan seharian diorang. Kalau pendidikan je just ilmu asas biasa je macam ilmu menjahit, menukang. Kalau pendidikan Islam macam ibadah solat, semua tu lah. Okey, dari segi tujuan pendidikan, apa tujuan pendidikan? Mestilah setiap apa yang kita buat dekat dunia ni mesti ada tujuan dia. So, tujuan dia adalah merupakan salah satu daripada usaha berterusan untuk menerapkan ilmu pengetahuan agama Islam kepada para pelajar dan masyarakat awam. Okey, dia ada banyak pandangan. Tapi kita orang ambil pandangan daripada Hasan Al-Sharqawi. Dia kata untuk menyeimbangkan dan menyamakan di antara kekuatan yang ada pada tubuh badan dan antara kekuatan diri dan hubungan dengan Allah. Yang macam Ustazah cakap minggu lepas iaitu seimbang. So kita kena seimbang dari segi diri kita dan agama Islam supaya seimbang. Okey. Cara nak kita didik masyarakat dan pelajar dengan jayanya adalah macam pada tahun 1960 berdasarkan laporan Rahman Talib telah dikuatkuasakan satu akta yang mewajibkan semua murid agama Islam yang sekolahnya muridnya 15 dan ke atas wajib belajar Islam, tapi kalau bawah tak wajib. And kalau dari segi pendidikan tinggi pada tahun 1995 Kolej Melaya tu telah ditubuhkan. So dia ada rendah ada, sekolah tinggi pun ada. Apa yang kita kena ajar adalah jiwa dan rohani kita. Jiwa dan rohani kita tu kita kena didik dengan Islam. Kalau tak kita akan terpesong dengan ajaran yang lain. So kita pergi kepada slide seterusnya. Seterusnya, dari konteks agama Islam, mendidik ialah membentuk nilai adab, akhlak dan membangunkan potensi manusia yang bertamadun. Selain itu, mendidik juga ialah proses ke arah pemilihan dan pengukuhan hubungan sesama insan serta penyerahan diri kepada Allah. Siapa yang perlu diajar dan dididik? Hanya manusia yang layak dan mampu untuk menimba ilmu dan melahirkan amalan. Tujuan pendidik ialah untuk mencungkil bakat dan kecenderungan untuk memberi manfaat dalam bidang agama. Sebab dari konteks agama Islam, jadi kita spesifikkan dalam bidang agama. Cara untuk menjayakan sesuatu pendidikan ialah pendidik perlu ada ilmu yang benar untuk menyampaikan kepada umat agar umat mempraktikkan perkara amalan yang benar. Seterusnya, asas kemasyarakatan dan kenegaraan dari aspek pendidikan. Apa itu mendidik? Mendidik ialah mengajar masyarakat dengan nilai kebaikan dan akhlak yang mulia. Tujuan mendidik adalah untuk membentuk masyarakat yang bertanggungjawab. Apabila masyarakat mempunyai rasa bertanggungjawab dalam diri, ia dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan negara yang aman. Siapa yang perlu dididik? Rakyat yang beragama Islam. Cara mendidik dengan jayanya ialah pendidik perlu menunjukkan teladan yang baik. Apabila baik individu tersebut, maka baiklah seluruh masyarakat. Antara teladan yang boleh ditunjukkan ialah seperti menutup aurat. Seterusnya, pendidik boleh melaksanakan aktiviti yang berfaedah seperti gotong royong kerana kita dapat menggalakkan masyarakat untuk mengamalkan kebersihan. Seperti yang kita tahu, kebersihan juga sebahagian daripada iman.
Asas pendidikan dari segi sosial ialah proses untuk memupuk serta mendidik sesuatu dalam kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Kemudian, apakah pendidikan Islam dari segi sosial? Pendidikan Islam dari segi sosial ialah sejenis pendidikan yang membina insan untuk mencapai ketenangan di dunia dan di akhirat. Seterusnya, apakah tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan ialah untuk mengadakan pembentukan akhlak yang mulia dalam diri manusia serta persiapan untuk dunia dan akhirat. Seterusnya, bagaimanakah pendidik ingin mendidik dengan jayanya dari segi sosial ialah pendidik perlu memberikan didikan agama yang secukupnya kepada manusia untuk panduan dalam menjalani kehidupan sebagai seorang khalifah muka bumi. Akhir sekali, siapakah yang perlu diajar? Orang yang perlu diajar ialah manusia yang terdiri daripada berbagai kaum, contohnya kaum India dan Cina, supaya agama kita dapat berkembang dengan lebih maju dan mereka diberikan pendedahan untuk mempelajari agama Islam. Akhir sekali, dari falsafah pendidikan. Apa itu mendidik? Maksud mendidik yang mesti difahami menurut falsafah pendidikan Islam adalah guru bukan hanya seorang muallim, pengajar yang cuma menyampaikan ilmu dari buku, tetapi bertindak sebagai murabbi dan muaddib yang akan bertindak untuk mendidik para pelajar memahami dirinya sebagai seorang hamba dan dalam masa yang sama membentuk sikap dan tingkah lakunya supaya beradab dan berakhlak mulia. Seterusnya, tujuan falsafah pendidikan ialah mencari dan membuktikan kebenaran dan memberi arah tujuan atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan. Apa yang perlu dididik? Akal. Setiap manusia mempunyai akal untuk melakukan sesuatu tindakan. Okey, akhir sekali bagaimana nak mendidik? Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum Ad-Din, pembelajaran adalah satu aktiviti sepanjang hayat atau pembelajaran berterusan tanpa henti dan tidak terikat dengan peringkat usia. Maksudnya kat sini, kita selagi kita hidup, kita kena sentiasa menuntut ilmu. Macam kita tengok Dr. Mahathir, dia sentiasa baca buku. Sebab tu, dia tak cepat lupa sebab dia selalu berfikir, menuntut ilmu. So dalam kehidupan kita kena sentiasa menuntut ilmu sampailah kita meninggal dunia. Okay, sekian, terima kasih.